MBI baik pulih kawasan tarikan pelancong di Ipoh. 90% restoran dan kafe di Ipoh patuhi SOP. Lebih 1,000 kes denggi direkodkan MBI hingga September tahun ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lebih 11 juta ringgit diperuntukkan bagi projek menaik taraf padang Ipoh dan membaik pulih Ipoh Kinta Riverfront. Projek inisiatif kerajaan negeri dengan kerjasama pihak berkuasa pelaksanaan koridor utara NCIA itu dibangunkan bagi meningkatkan tarikan pelancong ke Bandaraya Ipoh. Esko Perumahan Kerajaan Tempatan dan Pelancongan Negeri, Datuk Noli Ashirin Muhammad Razi berkata, kerajaan negeri sentiasa peka dan berkongsi aspirasi sama dengan penduduk tempatan mengenai kepentingan memelihara nilai-nilai warisan padang Ipoh yang terletak dalam zon warisan Ipoh. Kita tahu pada hari ini ramai yang terjejas daripada segi ruang dan peluang perniagaan. Jadi kita inginkan untuk membawa lebih banyak perubahan ataupun penambahan produk khususnya di Bandaraya Ipoh itu sendiri untuk membantu membangunkan ekonomi khususnya penduduk-penduduk di kawasan Ipoh. Beliau berkata demikian ketika mengadakan tinjauan di Padang Ipoh bersama Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin. Kedua-dua projek itu dijangka siap awal Januari 2021. Sebanyak 90% atau 352 restoran dan kafe di Ipoh mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan Majlis Keselamatan Negara MKN. Manakala sebanyak 43 premis telah diberi notis amaran berikutan gagal mematuhi arahan SOP MKN. Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin berkata, berdasarkan SOP tersebut, semua pengusaha kedai makan harus menjalankan kerja-kerja pembersihan dan sanitasi awam secara kerap, terutama tempat yang kerap disentuh oleh orang ramai. Orang-orang di luar sana, terutamalah daripada seluruh Malaysia ni, jangan takut nak datang Ipoh dan jangan takut nak masuk kedai-kedai makan dekat Ipoh ni. Sebab kita sentiasa buat kawalan dan to make sure peniaga-peniaga kita pun mematuhi prosedur SOP yang ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara. Macam tadi kita pergi tu 2 kedai ni, setiap kali tukar pelanggannya dia akan buat sanitize. Tambah beliau, dalam tempoh 1 Januari hingga 1 Oktober tahun ini, sebanyak 69 kali operasi penguatkuasaan pembersihan dan nyahkuman dilakukan ke atas 515 premis di bandaraya berkenaan. Majlis Bandaraya Ipoh MBI merekodkan sebanyak 1,143 kes denggi dari tempoh Januari hingga 26 September lepas. Jumlah itu meningkat kepada 695 kes berbanding 448 kes bagi tempoh sama tahun lalu. Datuk Bandar Datuk Rumaizi Baharin berkata MBI amat memandang serius tentang perkara itu dan aktiviti pencegahan perlu giat dijalankan. Jadi saya harapkan supaya perkara ini kita kena ambil kira juga kebersihan persekitaran rumah. Sebab daripada statistik yang kita terima ni, banyak denggi ni datang kawasan dalam rumah. Yang MBI ni kalau nak jaga di luar rumah, dalam kawasan tanah milik ni memang susah. Sebab tu masa dulu saya ada dalam bulan 4 dan 5 tu, saya kata kawasan tanah milik yang terbiar ni pun saya akan ambil tindakan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada program Gotong Royong Perdana 1.0 Gugusan Manjui. Dalam pada itu, Datuk Rumaizi memberitahu pelaksanaan program gotong royong dengan amalan SOP norma baharu perlu ditingkatkan sekaligus dapat membantu pengurangan kes denggi di Ipoh. Seramai 86 peserta mengambil bahagian dalam program latihan kebun komuniti anjuran Majlis Bandaraya Ipoh MBI. Inisiatif itu dilaksana bagi memenuhi tanggungjawab sosial masyarakat bersama pihak berkuasa tempatan dalam menggalakkan pelaksanaan pertanian bandar di kalangan warga kota Ipoh. Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin berkata, menerusi program berkenaan diharapkan para peserta dapat memanfaatkan segala ilmu yang diberikan sekaligus mengaplikasikan di kawasan masing-masing. Program sehari itu turut mendapat kerjasama Jabatan Pertanian Negeri dan Pejabat Tanah dan Galian Perak. Kesemua peserta didedahkan dengan teknik tanaman berkonsepkan pertanian bandar dengan cara yang bersesuaian. Majlis perasmian penutup program berkenaan disempurnakan Datuk Rumaizi Baharin. Projek menaik taraf padang Ipoh tetap diteruskan seperti yang dirancang kerana ia bakal memberi manfaat dan menjadi daya tarikan baharu buat pengunjung ke Bandaraya Ipoh.
Namun pada masa yang sama, pihak Majlis Bandaraya Ipoh MBI perlu memastikan kerja-kerja menaik taraf mengikut aturan, manakala pihak kontraktor pula harus mematuhi syarat-syarat kerja yang ditetapkan. Jelas Esko Perumahan, Kerajaan Tempatan dan Pelancongan Negeri, Datuk Noli Ashilin Muhammad Razi, anggota penguatkuasa, perlu ditugaskan untuk memantau proses pembangunannya agar tidak berlaku kerosakan pada kawasan bersejarah itu termasuk Padang. I hope MBI will pantau sebenarnya bukan secara bergala tetapi setiap hari untuk memastikan pihak kontraktor juga tidak melanggar apa-apa syarat kerana kita telah memberi jaminan supaya apa yang ada, construction yang diberi taraf ataupun aset yang diberi taraf sebagai warisan dipelihara sebaik mungkin semasa kita membangunkan projek ini. Beliau berkata demikian pada sesi penerangan kepada pembantahan projek pihak berkuasa pelaksanaan Koridor Utara MCIA di Padang Ipoh di MBI. Hadir sama Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin dan Ahli Parlimen Ipoh Barat M. Kulasegaran. Kaki tangan Majlis Bandaraya Ipoh MBI perlu memberi penekanan peribadi atau character building bagi memperoleh kejayaan yang berterusan. Datuk Bandar Datuk Rumaizi Baharin berkata, melalui penambahan ilmu pengetahuan, meningkatkan kemahiran, berintegriti dan mengamalkan ciri-ciri peribadi positif, ianya mampu memberi impak terbaik dalam perkhidmatan. Selain itu, jelas beliau tingkah laku yang utuh serta tahap disiplin yang tinggi dalam melaksanakan tugas amat diperlukan demi menjayakan setiap inisiatif MBI. Warga MBI juga perlu tanggungjawab, integriti dan berjiwa besar dalam usaha untuk meletakkan MBI sebagai PBT berkelas dunia. Apabila kita bekerja dengan penuh tanggungjawab, berintegriti dan berjiwa besar, maka sudah tentu kejayaan akan kita peroleh. Sebaliknya, apabila diberi tanggungjawab namun diabaikan dan tidak bekerja dengan bersungguh-sungguh, maka kita tidak mungkin akan berjaya. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC MBI 2019 di Stadium Indra Mulia Ipoh. Majlis turut dihadiri Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Perak Pembangunan Halizah Sipun. Seramai 165 anggota yang terdiri daripada 107 orang lelaki dan 58 wanita menerima APC bagi tahun 2019. Sekian fokus berita bagi edisi kelima kali ini. Assalamualaikum dan salam hormat.